Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, puji dan puja hanya layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan, selamat datang ke iTeam Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. Pada malam ini, iTeam telah masuk ke episod yang ke-308. Tahniah diucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama kita sehingga kini. Baiklah, sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita mulakan untuk info tajwid, mari sama-sama kita kongsikan kebaikan video ini kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita. Kita ajak mereka bersama-sama dengan kita pada malam ini dan malam-malam yang seterusnya. Mudah-mudahan atas usaha yang kita lakukan itu menjadi jariah untuk kita merebut pahala ketika masih kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ucapkan terima kasih rakan-rakan yang dah kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat kita semua. Sekejap Habis tu saya ucapkan dulu selamat datang Zainab, Husin, Radin, Kamaria, Yusuf, Zubaidah, Talib, Arena, Ashima, Wan Rohaiza, Awa, Samin, Kamaria, Siti Aloya, Radin, Dr. Fatimah, Robia, Izan, Izir, Aini Dahlan, Nah Jaafar, Latifah Dahlan, kemudian Ustaz Zulfi, Siti Aloya, Norma Syarif, Rumini, Hasan Basri, Latifah Dahlan, Iza dan semua rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita. Adakah anda semua dah bersedia untuk kita pelajari pada malam ini info tajwid? Izan, Salim, Jul Bujang dan ramai lagi. Maimunah Karim, selamat datang. Okay. Siti Rabia, Cik Asma, Siti Aloya, Arina, Halimah, Amin dan semua yang bersama-sama kita. Saya doakan semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga tambah yang sutera daripada IG. Baiklah, sahabat-sahabat, rakan-rakan, mari sama-sama kita lihat pelajaran kita untuk info tajwid pada malam ini adalah berkisar tentang tajuk. Oh, saya tak masukkan lagi, minta maaf. Sekejap. Sekejap dah masuk tadi. Sekejap. Okay, ini tu. Okay. Baiklah, pada malam ini insyaAllah kita akan pelajari tentang Ar-Raum wal Ishmam. Ya, itu dia, Raum dan Ishmam. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah selesai tentang perbahasan yang begitu panjang, iaitu tentang waqaf dan al-ibtida. Pada kali ini topik yang seterusnya iaitulah yang ke-17. Tajuk besar yang ke-17 iaitulah Raum dan Ishmam. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan Raum dan Ishmam. Hari ini kita lihat dulu satu persatu. Kita akan fokus kepada Ar-Raum pada malam ini. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Raum? Ini perbahasan Ar-Raum dan Ishmam adalah tentang baris. Perbahasan tentang baris. Raum ialah merendahkan suara ketika waqaf pada dhammah.
ketika waqaf pada baris dhammah ataupun baris kasrah. Baris dengan hadapan dengan baris bawah sahaja. Adapun baris fathah terkeluar dari perbincangan ar-rum kita. Okey. Bagaimana kita nak bunyikannya? Dengan menghilangkan majoriti bunyinya. Dengan menghilangkan majoriti bunyi. Maksudnya banyak bunyi yang kita tak bunyikan. Ataupun untuk mudah faham, Ibnu Al-Jazari dalam matanya, ar-rawmu al-ityanu bi ba'dil harakat. Al-ityan bi ba'dil harakat. Sebahagian daripada harakat. Boleh sebahagian daripada ulama menamakan kaedah cara membunyinya adalah 1/3 harakat. Raum ini baris dia adalah 1/3 harakat. Okey, 1/3 harakat. Contoh kita berikan di sini. Nasta'inu. Katakan kita berhentikan ketika waqaf, okey. Nasta'inu. Kita dengar nu, baris nu dhammah tu dengan clear. Maksudnya 100% kita dengar. Tetapi ar-ram ini kita datangkan sebahagian sahaja daripada harakat dengan menghilangkan majoriti bunyi. Maksudnya tinggal 1/3 harakat. Ada para ulama menetapkan dengan kadar 1/3 harakat. Kalau nu full kita bunyikan dengan jelas, tapi nu sikit je. Nasta'inu itu jelas. Kalau raum nasta'in sikit je. Nasta'in. Orang yang dekat je yang boleh dengar dengan kita. Orang yang duduk berhampiran dengan kita saja, ar-raum itu boleh didengari. Contoh lain, ar-rahimu. Kita akan baca dengan raum, ar-rahimu. Kalau saya pakai mic ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar kan? Al-addin maliki yaumiddini. Dini. Tapi kalau kita baca dengan raum, maliki yaumiddini, sikit saja. Okey? Maksudnya berlaku pada baris dhammah dan baris kasrah. Ini adalah istilah ataupun maksud raum yang kita pelajari pada kali ini. Nanti kita akan lihat satu persatu untuk topik-topik seterusnya masih lagi dalam perbincangan raum. Okey? So hari ini kita kenali dulu apa itu yang dimasukkan dengan raum dulu. Okey? Baik. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, selesai untuk info tajuk pada malam ni. Kita beralih ke bacaan ayat suci Al-Quran, talaqi Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua? Dah bersedia? Kalau dah bersedia, komen sedia dengan taranum apa yang kita akan bacakan pada malam ini. Baiklah. Pada malam ini kita akan baca daripada muka surat yang ke-308, juzuk yang ke-16. Masih lagi berada dalam surah Maryam. Bermula daripada ayat yang ke-39. Baik rakan-rakan, dah bersedia ketika waqaf. Dhammah dan kasrah, jangan rindu. Dhammah dan kasrah. Pada ketika dhammah dan kasrah, okey. Baik, kalau dah bersedia, mari sama-sama dengan taranum ras. Semalam kita dah baca dengan taranum nahwan. Hari ini kita baca dengan ras, okey. Ras yang biasa diamalkan di sini adalah kebiasaan yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Shuraim. Kalau yang kita biasa dengar, itulah taranum ras yang biasanya digunakan oleh mereka. Baik, kita cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Banyak pesanan ya abad, wahai anak sayanganku. Nampak Nabi Ibrahim pesan kat anak dia banyak. Jangan ikut syaitan, macam-macam lagi jangan sembah berhala. Teruskan lagi muka surat ayat yang ke-45. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Ya, terakhir. Sebenarnya masuk tak topik baru dah ni, cerita pasal Nabi Musa. Tapi tak apa guys. Tak apa kawan-kawan baca sikit. واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sama-sama selesai dapat bacakan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke
308. Baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen. Ada Ustaz Safwan di sini. Ustaz, ajar sikit macam mana nak masuk ayat Al-Quran tu. Ini kena pakai OBS system. Nanti kita roger lah. Bacaan murattal tak boleh jawab-jawab ke Imam? Boleh. Boleh jawab-jawab. Boleh, tidak ada masalah. Boleh jawab-jawab kalau mampu. Tapi saya tak mampu sebab suara tidak mengizinkan. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Boleh. Takat mana yang kita mampu silakan. Okey. Contohlah tadi kan. Suara ni tak berapa kuat dah sebab injet kat dalam ni, ada injet sikit. Apapun rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya ucap terima kasih di atas kehadiran anda. Saya ucapkan juga selamat datang rakan-rakan kita yang baru bersama-sama kita pada malam ini. Kita dalam iTeam Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Kita hashtag sebar kebaikan dan jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada rakan-rakan kita. Setiap jam 10 malam kita akan live bersama-sama, okey? Atika Ruslan, Ustaz, macam mana nak jaga nafas ketika baca ayat Al-Quran? Macam mana nak jaga nafas? Kita jaga nafas kita jangan terkeluar berlebihan. Maknanya kena ada filter di situ. Okey? Atika Ruslan, kena ada filter. Filter ini adalah anak tekak kita. Kalau anak tekak kita, macam doktor bila tengok anak tekak saya hari tu yang kurang sihat tu, yang ada sedikit masalah, anak tekak saya tidak boleh rapat. Tidak boleh rapat sebab ada sedikit biji dekat situ. So dia akan terkeluar angin. Doktor kata ini antara punca sebab apa kamu tak boleh tinggi suara. Doktor kata punca dia tinggi suara itu satu perkara. Dan nafas juga ketika baca akan berkurangan. Maksudnya sebab kita keluarkan suara, nafas kita daripada paru-paru keluar melalui anak tekak. So anak tekak itu yang akan filter. Anak tekak dia rapat ni. Anak tekak rapat. Kalau kita baca dengan terbuka ataupun melepaskan tanpa kita tahan suara ataupun nafas kita, kita tak pandai save kita punya nafas, so akan jadi pendek. Sebab itu saya kata sebelum ni, bagaimana lontaran suara kita. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Kena guna anak tekak dengan betul. Itu salah satulah. Antara lain, faktor lain adalah kedudukan badan kita yang tegak, cara kita tarik nafas masuk di paru-paru, kemudian kita lepaskan. Dan yang paling penting adalah latihan dan stamina. Itu semua banyak perkara lah antaranya. Okay. Atika Roslan, harap terjawab. Okay. Terima kasih di atas soalan anda. So saya fikir setakat ini dulu. Kena nada suara tinggi untuk jawab-jawabkan Ustaz. Terik suaranya. Ya, Sarina Said, betul. Sekejap. Bacaan Ibdal macam mana Ustaz? Semalam kita dah terangkan. Boleh rujuk balik kita punya video semalam. Marhana Laili. Bacaan Ibdal. Kita ada sentuh sedikit semalam. Tentang bacaan Ibdal kan. Tentang waqaf ikhtibari itu. Saya ada masuk sikit. Ibdal untuk mudah faham adalah ganti. Adalah ganti Tak kata lepaskan sikit-sikit suara. Ya, filter nak tekak. Okey, cukup dulu setakat ini. Kita jumpa lagi malam esok, insya-Allah jam 10 malam seperti biasa. Ajak kawan-kawan kita bersama-sama kita setiap malam kita baca satu muka surat daripada Al-Quran. Okey, kita peruntukkan sedikit masa untuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan. Hingga di sini dulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.